Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel YouTube Nur Samila Samsudin. Saya sebagai bercuba anda akan membuat ulasan buku Kapal Terakhir di Dunia karya Temeh Abdullah, terbitan Iman Publication. Okey, buku ini didatangkan dalam dua episod, iaitu episod 1 dan episod 2, yang mana cerita ini bersambung. Dalam kapal bernama Boko ni, keperluan asas untuk hidup, makanan dicatu, air dicatu, keperluan api, sumber tenaga pun dicatu, kelap, okey, kurangnya cahaya. Udara yang mereka sedut itu juga dicatu, dihadkan, iaitu mereka dilarang untuk bercakap banyak. Mereka masing-masing berjuang untuk mendapatkan perhatian pihak pemerintah, cuba menjadi yang terbaik. Sama juga dengan Arya, tetapi perjuangan Arya bukan hanya untuk dirinya, tetapi yang lebih utama adalah untuk adiknya yang bernama Ana. Ana berusia 5 tahun dan menghadapi penyakit kulit yang sangat kritikal. Malah Ana juga adalah penghidap pengkar tulang, iaitu dia tidak mampu berjalan tanpa sokongan. Dalam kesempitan hidup, ada juga manusia-manusia yang tak dapat lari daripada hasad dengki. Manusia didedahkan dengan satu kepercayaan yang mereka hidup dengan kurniaan roh Boko. Boko yang menganugerahkan mereka makanan, walaupun makanan itu hanyalah sekecil-kecil cube dan sangat terhad. Mereka menyanjung dan mempercayai roh Boko. Malah mereka sudah kembali ke zaman primitif yang mana mereka melukis gambar Boko dinding-dinding kapal supaya mereka boleh mendapat semangat bila setiap kali mereka lalu dan melihat gambaran itu. Okay, malah mereka sering berdoa dan menyeru semangat kapal, semangat Boko daripada lukisan-lukisan di dinding kapal. Okay, dan kepercayaan mereka sebenarnya telah menganiayai diri mereka sendiri. Ketaksub kepada Boko sebab mereka tak ada Tuhan. Dan mereka juga taksub dengan orang-orang yang tidak berpenyakit, manusia suci yang tinggal di aras atas. Watak kita, iaitu Arya ini, meletakkan kepercayaan yang melampau dan taat setia sehingga dia mengkhianati pemikiran logik akalnya sendiri. Di dalam Boko dipecahkan kepada 3 aras utama, iaitu aras atas, tengah dan aras lantai. Aras atas ditinggalnya manusia-manusia suci yang tidak langsung dijangkiti penyakit selepas bumi dihentam oleh tahi bintang. Okay, di aras tengah pula terdapat manusia yang sedang mengalami rawatan. Aras lantai pula ditempatkan manusia yang berpenyakit. Aras lantai ini terbahagi kepada sektor biru, hijau dan kuning. Sektor ini dibahagi mengikut susunan pekerjaan mereka. Mereka ini menghadapi musuh di luar Boko. Musuh itu tidak terhad kepada virus, tetapi kepada manusia yang telah bertukar menjadi mugo. Bila dah kena virus, menjadi ganas, hilang sifat kemanusiaan dan bertukar menjadi sifat kebinatangan. Ada satu babak ditulis oleh Temeh Abdullah dengan begitu kreatif. Pada saya, ia merupakan satu sindiran kepada golongan aras atas, yang mana mereka hidup dengan begitu mewah, dan kemewahan itu melibatkan juga kemewahan tubuh badan mereka. Kenaifan Arya telah membuatkan saya ketawa bila dia menganggap bahawa kemewahan tubuh badan manusia aras atas itu adalah sebagai salah satu penyakit. Dia terkejut dan dia menganggap, oh, kasihannya manusia aras atas ini disangkakan tidak berpenyakit, bebas daripada penyakit, rupanya ada penyakit. Wah, kasihannya, nak berjalan pun susah dengan tubuh badan yang sebegitu gempal, kerana mereka mewah dengan makanan. Sedangkan orang di aras lantai, di tempat Arya, semuanya kurus kering, tak cukup makan, makan dicatu, makan hanya cube yang diproses.
Jadi tempat mereka manusia tak ada langsung yang ada isi. Bila Arya nampak manusia yang penuh dengan isi, dia fikirkan itu satu penyakit. Cerita ini lebih kepada survival untuk hidup. Tentang Niha, tentang Ko, tentang dah tak penting dah pada saya. Sebab pada saya cerita ni dah habis, dah tamat dengan hanya satu pendedahan rahsia buku. Okey, sekian dulu ulasan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.